Masih ingat, malam itu kami berkumpul anak beranak. Alung ada, Angah ada, Acik dan aku juga turut pulang. Malam itu, emak memasak juadah istimewa daripada biasa. Gulai ikan sembilang kegemaran Abah menjadi menu utama. Emak juga memasak sambal ulam petai, sayur keladi, gulai ayam kampung dan ikan terubuk cicah air asam. Malam itu, Abah menambah sebanyak 3 kali. Kami semua kehairanan dengan selera Abah yang tiba-tiba bertambah. Aku yang tidak menjamah ikan sungai pun dipaksa supaya merasanya walaupun sedikit. Sedap, pujuknya. Apalagi kalau emak yang memasak. Malam itu, aku kira malam keramat. Apabila Alung dan Acik yang bertahun-tahun tidak bertegur sapa menampakkan tanda akan berdamai. Benar, air di cincang tidak akan putus. Entah, aku tidak tahu punca persengketaan mereka, kata Abah hal orang lelaki. Malam itu, malam kenangan yang akan aku ingat sampai bila-bila. Selepas 3 bulan berlalu, keluarga kami jadi murung kerana dilanda musibah yang paling memedihkan. Ratu hati kami pergi menghadap Ilahi. Aku terasa sepi sejak emak pergi kerana emak tempat kami bermanja. Rumah kami seakan tidak bermaya. Aku tahu yang paling terasa kehilangan emak ialah Abah. Selama ini, emaklah tempat Abah menyandar kasih, melenyapkan sepi hatinya dan emaklah teman hidup Abah yang paling setia. Aku cuba menemani Abah mengisi ruang-ruang sepi yang ditinggalkan oleh emak. Aku tidak menyalahkan abang yang lain kalau mereka kurang waktu untuk Abah kerana mereka masing-masing punya keluarga sendiri. Aku kira Abah juga mengerti, kata Abah, begitulah pusingan hidup. Abah berkata, Vera juga akan tinggalkan Abah suatu hari nanti. Tambah Abah lagi, doktor muda macam Avera tentu sentiasa sibuk. Aku menjawab, Avera sudah memohon untuk bertugas di tempat paling hampir dengan kampung kita supaya dekat dengan Abah, kata aku melenyapkan kebimbangan Abah. Disebabkan Abah juga, aku menolak cinta Dr. Lokman. Bagiku, lelaki itu sangat komited dan aku tidak layak untuknya. Hujung minggu itu, Alung menelefon aku. Katanya, Abah memintanya mencari ikan sembilang untuk dimasak gulai. Kata Alung, Abah juga meminta semua anaknya pulang. Kata Abah lagi, di kampus sekarang susah untuk mencari ikan sembilang. Abah juga rindu akan anak-anak dan cucunya. Abah rindu untuk makan bersama-sama seperti dahulu. Namun, kedengaran suara Alung seperti keberatan untuk memenuhi harapan Abah kerana Alung sibuk dengan kerja. Angah pula berada di Miri. Hujung minggu itu, hanya aku dan Acik serta isterinya yang syarat mengandung anak pertama pulang ke kampung menemui Abah. Sampai aku dan Acik di kampung, kami bersama-sama ke pasar untuk membeli ikan sembilang. Kami sama-sama memasak gulai ikan sembilang untuk Abah. Mungkin tidak sesedap masakan arwah emak, tetapi aku harap Abah gembira dan dapat mengubah kerinduan Abah akan masakan arwah emak. Sesudah menjamah nasi pada malam itu, Abah membuka cerita. Banyak cerita yang Abah kongsi bersama kami. Kisah muda yang bergelar guru. Tetapi sayang, tiada seorang pun anak yang berminat untuk menyambung kerjaya Abah sebagai pendidik. Namun, Abah tidak kesal kerana bagi Abah, pelajaran dan ilmu agama sudah ditinggalkan untuk anak-anak. Sebelum Abah masuk ke bilik tidurnya, Abah sempat melemparkan senyuman untuk kami. Kata Abah, alangkah indahnya kalau semua anaknya dapat pulang. Abah juga memuji gulai ikan sembilangku. Katanya, gulai itu menambahkan lagi kerinduannya kepada emak. Hampir saja menitis air mataku. Aku melihat Abah syarat dengan kasih sayang kepada anak-anak pada malam itu. Aku tidak tahu mengapa jiwa seorang anak ini seakan dapat merasakan sesuatu. Hati aku berdebar-debar, tidak sebagaimana selalu.
Esoknya, aku menemui jawapan keresahan itu. Ketika aku mewujudkan Abah untuk solat subuh, bersama-sama aku mendapati nafas Abah tidak beralun seperti biasa. Abah telah pergi. Rupanya itulah pertemuan kami yang terakhir. Pagi itu, Alung dan Angah pulang dengan kekesalan pada wajah mereka kerana mereka gagal menunaikan permintaan daripada seorang Abah tercinta.